Presiden Amerika Syarikat baru sahaja memberikan satu lagi talian hayat kepada Republik Islam, membatalkan serangan pada hujung minggu dan beginilah caranya. Selamat kembali ke Access of Truth. Saya Emily Schrader dan sepanjang minggu lepas, kita dengar Presiden Trump mengancam untuk menyerang infrastruktur tenaga rejim Islam, kononnya bersama Israel. Sekarang, di sini di Israel, kami semua sudah bersedia untuk serangan yang boleh benar-benar melemahkan keupayaan rejim untuk meneruskan perang ini, yang sememangnya itulah yang rejim mahu lakukan. Tetapi seperti biasa, pada saat terakhir, Presiden Trump tiba-tiba menarik diri dan membatalkan serangan itu, mengumumkan bahwa beliau membatalkannya karena Pakistan dan Qatar telah meyakinkan beliau bahwa satu perjanjian akan tercapai tidak lama lagi. Satu perjanjian yang beliau dakwa akan membuka semula Selat Hormuz sepenuhnya, yang masih belum berlaku, dan menamatkan ancaman nuklear rejim itu untuk selama-lamanya, yang juga masih belum berlaku. Kecuali, seperti dalam filem Groundhog Day, Donald Trump jatuh ke dalam perangkap yang sama, yaitu tidak memahami mesej sebenar yang beliau sampaikan kepada rejim itu. Mereka tidak menghormati alasannya. Mereka tidak menghormati logik. Mereka hanya menghormati kekuatan. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa hanya beberapa jam sebelum pengumuman itu, rejim yang sama secara literal mengancam untuk membakar ladang gas Israel menjadi abu jika serangan diteruskan. Saluran yang berkaitan dengan IRGC sudah pun menerbitkan senarai sasaran yang menunjukkan dengan tepat kemudahan tenaga di Israel, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain dan UAE yang boleh dicapai oleh peluru berpandu mereka. Dan selain itu, pertahanan udara Kuwait baru sahaja memintas drone Iran yang menyasarkan negara mereka. Serangan yang rejim itu sendiri tidak mahu mengaku. Kerana jika mengaku, ia akan merosakkan cerita yang mereka cuba jual kepada Rumah Putih, kononnya mereka secara ajaib bersegi untuk menjadi lebih munasabah. Hakikatnya, sekali lagi, rejim itu dan rakan-rakan Islamisnya yang bermuka dua, pengecut dan korup di Pakistan dan Qatar berjaya memujuk supaya serangan yang sangat ditakuti oleh rejim itu dibatalkan. Dan sekali lagi, Presiden Amerika Syarikat membiarkan mereka melakukannya. Bukankah kita sudah muak dengan semua ini? Ini bukan kali pertama. Bulan ini pun Presiden Trump melakukan perkara mengarut ini. Dan alasannya semakin lama semakin teruk. Pada bulan Julai lalu, selepas 13 malam berturut-turut pengeboman, Trump tiba-tiba menangguhkan peningkatan besar dalam serangan dengan mendakwa rejim itu mahu berunding. Sebenarnya mereka tidak mahu, tetapi ada cerita yang bocor pada minggu yang sama bahawa Pentagon sedang menggunakan stok peluru berpandu pemintas mereka terlalu cepat. Dan teka siapa yang mendapat manfaat daripada cerita itu? Ya, rejim Islam di Iran. Tehran membaca akhbar yang sama seperti kita. Apabila pegawai Amerika membocorkan saiz sebenar kekurangan pemintas kita kepada media, mereka telah memberikan rejim itu satu pelan tindakan tentang berapa banyak peluru berpandu dan drone yang diperlukan untuk mengatasi pertahanan kita. Tapi ada seseorang di Washington yang memutuskan bahawa perkara itu patut diumumkan secara terbuka. Sementara itu, di Rumah Putih, alasan-alasan terus berubah-ubah. Mula-mula ia kononnya demi keamanan. Kemudian Axios melaporkan bahawa penangguhan itu berlaku kerana serangan sebelum ini telah petikannya mencapai matlamatnya untuk melemahkan keupayaan Iran mengancam perkapalan. Kita tahu itu tidak berlaku. Dan kini, hujung minggu ini, ia kerana Tehran berjanji untuk membuat perjanjian menyeluruh mengenai Selat Hormuz dan program nuklear. Itu tiga alasan berbeza dalam masa kurang daripada seminggu untuk keputusan yang sama dibuat oleh Presiden Trump, iaitu untuk tidak meneruskan tindakan itu. Saya rasa sebab itulah Trump telah digelar tako oleh sesetengah pengkritik, yang bermaksud Trump selalu tarik diri. TACO. Secara pribadi, saya tidak percaya alasan sebenar ada kaitan dengan jumlah peluru berpandu langsung. Saya rasa dia terus menangguhkan kerana dia benar-benar percaya, walaupun salah, bahawa dia boleh membuat perjanjian dengan seseorang dalam rejim itu. Tapi mari kita jelaskan perkara itu. Tiada mana-mana puak dalam rejim itu yang benar-benar serius untuk menyerahkan kewujudan mereka sendiri sebagai sebuah rejim. Dan walaupun ada, Vahidi dan IRGC yang membuat keputusan. Rejim itu suka menjual mitos tentang golongan sederhana kepada perunding Barat kerana ia memberi harapan kepada Barat. Presiden, Menteri Luar, pemimpin tertinggi, IRGC, mereka semua sama sahaja. Mereka adalah rejim yang sama dengan matlamat yang sama. Dan matlamat itu tidak pernah untuk hidup berdampingan. Jika Trump benar-benar fikir ada perjanjian yang boleh dicapai di sini, dia sebenarnya tidak faham apa itu rejim ini. Usaha untuk mencapai perjanjian adalah jalan buntu. Ia sentiasa menjadi jalan buntu. Dan setiap kali kita berpura-pura sebaliknya, kita hanya memberi mereka lebih banyak masa. Dan hasilnya di lapangan juga sentiasa sama setiap kali. Rejim itu terus memerintah, yang bermaksud lebih ramai rakyat Iran terbunuh. Kerana mereka yang membayar harga atas keraguan Washington bukanlah pegawai-pegawai yang membuat keputusan ini. Mereka adalah rakyat Iran biasa, serta rakyat lain di Timur Tengah yang terus dianiaya oleh rejim ini. Bagi rakyat Iran, rejim ini terus melaksanakan hukuman mati. Dan bercakap tentang hukuman mati, setiap hari yang berlalu, semakin ramai rakyat Iran dihukum mati. Minggu ini, seorang remaja berumur 19 tahun bernama Arvin telah ditangkap semasa kebangkitan Januari.
Mahkamah rejim menjatuhkan hukuman ke atasnya atas tuduhan petikannya berperang melawan Tuhan. Dan hujung minggu lalu, mereka menggantungnya di penjara di utara Iran. Seorang remaja dihukum mati hanya karena hadir ke tunjuk perasaan. Dan pagi tadi, dua lagi, Omid Bezat dan Puria Safat, telah dihukum mati secara rahasia pada waktu subuh hari ini. Kedua-duanya ditangkap semasa perang 12 hari dan disabitkan kesalahan mengintip untuk Israel. Tiada perbicaraan terbuka, tiada pengumuman, tiada apa-apa. Kecuali, Badan Kehakiman Rejim sendiri mengesahkan bahwa mereka sudah pun dihukum mati. Ini sedang berlaku sekarang, hari ini, semasa saya sedang merakam rancangan ini. Beberapa hari sebelum itu, seluruh dunia dapat melihat bagaimana sebenarnya hukuman mati ini dijalankan. Karena di Isfahan, kita melihat ratusan orang berkumpul sebelum subuh, coba menghentikan hukuman gantung terhadap dua orang lelaki muda. Kedua-duanya dijatuhkan hukuman mati kerana penglibatan dalam protes Januari di Isfahan dan dataran Ali Khamenei. Video-video dari dataran itu sukar untuk ditonton. Orang ramai berdiri dalam gelap sambil melaungkan tidak bermaruah kepada pasukan IRGC, merayu agar perkara ini tidak berlaku. Tetapi pasukan keselamatan sebaliknya telah menyuraikan protes itu dengan ganas dan kemudian menggantung kedua-dua lelaki itu juga secara terbuka di dataran tersebut. Dan itulah tujuan utama hukuman mati secara terbuka ini. Ia adalah satu bentuk teater dan penontonnya adalah setiap rakyat Iran yang menonton. Sekarang, saya mahu Anda faham bahwa semua ini bukanlah sesuatu yang berlaku sekali sahaja. Pada bulan Julai sahaja, rejim telah melaksanakan hukuman mati ke atas sekurang-kurangnya 67 orang tahanan. 9 daripada mereka adalah tahanan politik dan tahanan hati nurani. Dan ada sesuatu yang sepatutnya benar-benar menakutkan Anda tentang angka itu, kerana hanya 8 daripada 67 itu sahaja yang diumumkan secara rasmi. Selebihnya dilakukan secara rahsia. Tiada pemberitahuan kepada keluarga, tiada lawatan terakhir, terus hilang begitu sahaja. Kini, pejabat pendakwa raya Tehran malah telah mengumumkan prosiding jenayah terhadap sesiapa sahaja yang secara terbuka mengecam hukuman mati ini. Sudah pun, berpuluh-puluh lagi penunjuk perasaan bakal dihukum mati dalam masa terdekat. Sekarang kaitkan ini dengan segala yang baru sahaja kita bincangkan dalam cerita pertama. Kerana gelombang hukuman mati ini bukan berlaku walaupun Washington berlembut. Ia berlaku disebabkan oleh kelembutan itu. Penindasan di dalam Iran menjadi semakin teruk, bukan semakin baik. Setiap kali rejim ini membuat kesimpulan bahawa mereka akan terus berkuasa. Apabila Trump membatalkan serangan demi satu perjanjian yang sudah tentu tidak akan menjadi kenyataan, apabila ancaman akibat sebenar sentiasa ditarik balik pada saat-saat akhir, para mullah tidak menganggap ini sebagai jemputan untuk bersikap sederhana. Mereka menganggapnya sebagai kebenaran untuk melakukan pembersihan dalaman. Sebuah rejim yang percaya ia akan bertahan lebih lama daripada segala tekanan yang dikenakan ke atasnya, mempunyai segala insentif untuk menggantung sebanyak mungkin saksi kebangkitan Januari sebelum ada sesiapa yang memaksa rejim itu berhenti. Dan itulah coraknya. Tekanan lemah dari Washington tidak menjamin keselamatan rakyat Iran. Ia hanya memberi keyakinan kepada rejim. Dan rakyat Iran membayar harga keyakinan itu di tali gantung di dataran Ali Khamenei di Isfahan. Dan sekarang, mari kita bincangkan tentang siapa yang sedang dilatih untuk membawa ideologi yang sama ke generasi seterusnya. Kerana perkara ini tidak terhad dalam sempadan Iran sahaja. Sudah tiba masanya untuk segmen baik, buruk, dan hodoh. Seperti biasa, untuk mengakhiri dengan sesuatu yang positif, mari kita mulakan dengan kisah buruk minggu ini dan kita akan akhiri dengan yang baik. Pertama sekali, semalam rakaman yang mengejutkan ini muncul mengenai sejenis scam musim panas pergerakan belia Palestin di UK. Lihatlah sendiri. Terjemahan. Jadi, kanak-kanak yang mungkin rakyat British di kem musim panas ini digalakkan untuk melaungkan, kita akan hancurkan Zionisme dan anak muda bangkit. Revolusi kita adalah revolusi Arab. Betulkah? Sekarang, bahagian paling gila di sini ialah ini bukan satu kejadian terpencil. Bahan-bahan pergerakan belia Palestin sendiri mengikat ahlinya kepada pembebasan nasional dan pulang semula serta sudah tentu menolak sebarang normalisasi dengan Israel. Mereka juga semakin banyak menyusup ke kampus-kampus di seluruh dunia barat. Sekarang, rakaman ini yang sepatutnya mengganggu sesiapa sahaja adalah hasil langsung daripada satu gerakan yang membina seluruh identitinya dengan mengajar generasi akan datang bahawa ketuanan Islam dan fahaman penolakan Palestin adalah sesuatu yang baik. Ia adalah klip yang menjijikan dan inilah sebenarnya bagaimana indoktrinasi golongan muda untuk membenci sepanjang hayat kelihatan. Dan ia sedang berlaku sekarang di Britain dalam bahasa Inggris. Dan sementara kita sedang bercakap tentang England, mari kita pergi ke Oxford kerana yang ini memang luar biasa. Pada bulan Jun, malam sebelum saya sendiri berdebat di sana, Oxford Union telah mengadakan satu perdebatan sama ada Barat berhak untuk berasa curiga terhadap Islam dengan Tommy Robinson, Lawrence Fox, dan Jonathan Sachardodi berhujah menyokong usul tersebut. Sebagai pihak pembangkang, kita melihat pelajar Oxford, Aisyah Han Aziz, bangun dan pada dasarnya mengugut Tommy Robinson dengan mengatakan bahwa presiden yang murah hati, presiden Muslim, Arwa Al-Rais memastikan beliau akan selamat.
Jika tidak, beliau akan petikannya secara literal akan dibelasah oleh kumpulan Islamis ganas di luar sana. Sila lihat. Stephen Yaxley Lennon yang dikenali oleh samsing-samsingnya sebagai Tommy Robinson. Stephen, ada sekumpulan orang di luar yang sedang merusuh menentang anda malam ini. Dan tanpa perlindungan serta kemurahan hati seorang Presiden Palestin Muslim dan jawatan kuasa eksekutif yang kebanyakannya dari Asia Selatan, anda benar-benar akan dibelasah. Jadi, seluruh bilik itu bertepuk tangan untuknya. Mereka benar-benar bertepuk tangan untuk seorang wanita yang berhujah bahwa kecurigaan terhadap Islam adalah tidak rasional, sambil memberitahu seorang tetamu bahwa dia akan dibelasah tanpa perlindungan karena dia mengkritik Islam. Dia tidak pun memerlukan Robinson untuk membuktikan hujah itu, karena dia hanya perlukan dirinya sendiri di hadapan kamera, dan secara peliknya mendapat tepukan gemuruh untuk itu. Sudah tentu, usul itu tetap kalah. 57 lawan 41 Oxford Union. Tetapi siapa peduli tentang undian itu? Dia secara literal membuktikan dirinya sendiri salah. Saya memang harus katakan, pihak yang menyokong usul itu melakukan kerja yang hebat, dan Oxford Union secara literal enggan menyiarkan rekaman itu selama 6 minggu, sehingga Jonathan memuat naik versi beliau sendiri. Adakah ini yang mereka mahu sembunyikan? Ini juga menjadi agak pribadi, karena seperti yang saya katakan, pada mana berikutnya saya berdebat di Oxford Union yang sama dengan usul bahawa Israel tidak pernah benar-benar mahukan keamanan dengan Palestin. Saya juga memerlukan pengiring keselamatan pribadi pada malam itu kerana ancaman yang saya terima. Saya juga menerima dewan yang sama penuh, corak yang sama, dan arwah El Rais yang sama, Presiden Kesatuan itu, berhujah menyokong bahawa Israel tidak pernah mahukan keamanan. Namun perdebatan saya masih belum muncul. Lucu kan? Saya tertanya-tanya, apa yang mereka mahu sembunyikan? Apapun, saya pasti akan berkongsi lebih lanjut apabila mereka akhirnya memuat naiknya. Tetapi entah kenapa, saya rasa mereka tidak tergesa-gesa. Baiklah, beralih kepada cerita baik kita. Yang terakhir dan pastinya tidak kurang penting. Yang ini juga dari perdebatan Oxford Union. Sekarang, saya rasa detik terbaik pada malam itu di Oxford datang daripada Lawrence Fox. Dan ia berbaloi untuk kita perlahankan dan lihat dengan lebih dekat. Mari kita terus terang tentang perkara ini, boleh? 78% umat Islam British percaya bahawa tiada penerbitan patut menerbitkan gambar Nabi Muhammad. Barat harus melentang Islam dengan tegas hanya atas dasar kebebasan bersuara. Jadi inilah kartun itu. Betul? Dan sudah tiba masanya untuk menunjukkan bahawa saya tidak akan tunduk. Saya tidak akan mematuhi undang-undang agama dari tempat yang jauh. Sekarang isteri saya meminta saya supaya tidak menunjukkan ini kerana takut akan akibatnya terhadap keluarga saya. Tetapi saya memberitahunya bahawa jika saya tidak melakukannya, maka saya sudah pun tunduk kepada Islam. Jadi di sinilah kita. Adakah itu tidak cukup? Bahawa separuh daripada pasukan yang menjemput anda ke perdebatan ini adalah wanita Muslim yang ingin mendengar pandangan dan hujah anda. Tidakkah memadai bahawa saya sebagai Presiden Muslim telah menjemput anda ke Dewan ini untuk menyampaikan hujah anda? Adakah itu tidak cukup sebagai justifikasi dan bukti untuk anda percaya bahawa kami benar-benar mempercayai kebebasan bersuara? Saya tidak akan menjadi Presiden Kesatuan Kebebasan Bersuara jika bukan kerana. Terima kasih. Tuan, boleh saya? Terima kasih banyak. Boleh saya habiskan? Maafkan saya. Oleh sebab ada bangkitan peraturan mesyuarat, saya akan dengar pustakawan seterusnya. Sudah lama saya tidak berada di Dewan ini dan mengetahui peraturan dengan hafalan. Di Dewan Rakyat Britain, dan kita menjadikan Dewan Rakyat Britain sebagai model. Alat peraga tidak dibenarkan. Saya tertanya-tanya, sama ada peraturan mengenai alat peraga adalah sama di Oxford Union. Jadi saya akan membuat keputusan tentang bangkitan peraturan mesyuarat. Tiada larangan dalam peraturan Dewan terhadap penggunaan alat peraga. Namun, saya menggalakkan Encik Fox untuk menyampaikan maksudnya dan teruskan. Saya tadi sehingga perkara peraturan. Jadi dengan semangat itu, saya tidak akan tunduk. Saya tunjukkan ini kepada anda sebagai seorang rakyat Inggeris yang percaya kepada kebebasan bersuara. Saya tidak akan tunduk. Saya tidak akan tunduk. Perhatikan bila itu sebaik sahaja Encik Fox berkata, dia akan menunjukkan imej Nabi Muhammad. Seluruh dewan menjadi senyap. Orang ramai mula menyampuk, merayu supaya dia berhenti. Peraturan tiba-tiba digunakan tentang sama ada alat peraga dibenarkan atau tidak. Dia sebenarnya tidak perlu menunjukkan apa-apa pun. Hanya ancaman itu sahaja sudah cukup untuk mendiamkan seluruh dewan yang dipenuhi orang yang sepanjang malam menegaskan bahawa Barat tidak perlu risau apa-apa. Dan itulah sebenarnya keseluruhan hujahnya. Terbukti tanpa dia perlu menghabiskan ayatnya pun. Dia tidak perlu memenangi perdebatan satu demi satu. Dia hanya perlu menunjuk ke arah lukisan. Sebuah lukisan sebenar. Dan melihat seluruh bilik mengesahkan secara langsung bahawa penghinaan agama adalah sesuatu yang mereka percaya orang patut takutkan di sebuah kesatuan yang didedikasikan untuk kebebasan bersuara. Betul-betul. Anda tidak boleh mempunyai masyarakat bebas di mana penghinaan agama wujud sebagai satu konsep langsung. Di mana satu bilik penuh dengan orang dewasa yang berpendidikan tinggi panik hanya kerana idea tentang sebuah kartun. Fox membuktikannya dalam beberapa menit dengan memaksa penonton membuktikannya untuk beliau. Sangat cantik caranya Lawrence Fox. Syabas.
Dan itu sahaja untuk minggu ini. Pastikan anda mengikuti saya di X atau Instagram di akaun Emily K. Schrader. Sehingga itu, jumpa anda minggu depan dalam Access of Truth di Janus.